السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quran Al-Karim. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni as-sunnah. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Alhamdulillah, malam ini malam yang keberapa malam ini? Kita ada beberapa hari lagi untuk meninggalkan bulan Syawal. Pada siapa yang belum menghabiskan puasa, habiskan sebab siapa yang tak boleh lagi memang tak boleh buat apa. Tapi walaupun tak boleh buat apa dah, masih lagi kita perlu puasa juga. Puasa walaupun sempat 3 hari, sempat hari kemudian kita qada puasa Syawal. Pertama sekali mari kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi memberikan nikmat hidup hingga ke hari ini. Syukur pada Allah Ta'ala jadikan kita Islam sejak lahir lagi, dan Islam yang diberi pada kita dalam keadaan boleh kita taat dan patuh pada perintahnya dan meninggalkan larangannya. Syukur banyak-banyak, Alhamdulillah, kita jadikan Islam dan iman, dan dengan itu melayakkan kita untuk menjadi umat Nabi. Yang mana menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi adalah manusia yang paling mulia di dunia ini. Dan kita sebagai umatnya juga menerima tempias, yang mana kita adalah umat yang paling istimewa di antara umat-umat terdahulu, dengan syarat kita beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Menjadi umat Nabi SAW adalah sebahagian dari nikmat yang besar yang Allah bagi atas muka bumi. Lebih-lebih lagi dalam masa yang sama, Allah jadikan hati sanubari kita ada keupayaan untuk mengiyakan, membenarkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda, dan dengan itu menghaloberkan kita untuk mempelajari dan mematuhi segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itulah yang dinamakan sebenar-benar iman. Syukur kita Allah Ta'ala dengan limpah kurnianya dan ihsannya diberikan kita 2 sumber, iaitu Al-Quran dan Hadis, yang mana dengan Al-Quran dan Hadis ini dapat menjadi petunjuk kita ke arah kebenaran. Dan syukur lagi Allah Ta'ala kurniakan kita keupayaan boleh menerima kata-kata kalam alim ulama, kitab-kitab alim ulama, tutur guru, kiai-kiai, awliya Allah sebagai warisatul anbiya, yang mana salah-salah ilmu mereka sampai kepada Rasulullah SAW dan melayakkan kita menerima akidah dan syariat yang benar yang akan menyelamatkan kita di pada mahsyar nanti. Nabi bersabda, "Man talaba al-ilma li yahdil ulama aw li yumari bi sufa aw yasrifa wujuhan nasi ilaihi fa huwa finnar." Mari kita betulkan niat kita. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan niat untuk membanggakan diri di hadapan ulama, atau untuk memperdebat dengan orang-orang yang tiada ilmu, atau nak cari salah orang, atau dengan ilmu tersebut semua manusia memberikan perhatian dan bukan pengaruh kepadanya, maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Man arada dunya fa'alayhi bil-'ilmi wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil-'ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bil-'ilmi. Barang siapa yang hendakkan dunia, hendaklah dengan ilmu. Barang siapa hendakkan akhirat, maka juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, juga dengan ilmu. Maka benar kata-kata ulama, orang yang jahil tak boleh takwa. Orang yang jahil tak boleh jadi takwa. Nabi SAW pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Siapa yang menempuh perjalanan untuk menuju ilmu, kesusahan
untuk menuntut ilmu kesukaran, Allah akan memudahkan jalan di syurga. La tazalu 'aliman ma kunta muta'alliman fa idza istaghnaita kunta jahilan. Kamu sentiasa menjadi alim selagi mana kamu menjadi seorang pelajar. Sekiranya kamu merasa cukup dan berhenti belajar, maka ketahuilah kamu sudah tergolong dalam golongan yang jahil. Menuntut ilmu itu lebih aula daripada terus-menerus beribadah di dalam kejahilan, kerana ilmu yang sahih akan membuahkan amal yang sahih. Semakin kita faham tentang sesuatu ibadah itu, maka akan semakin tinggi kualiti ibadah kita dan semakin kurang kemungkinan untuk kita buat salah walaupun dalam beribadah. Al-ilmu qabla al-amal. Selepas kita memahami dengan ilmu, maka barulah kita beramal. Seperti mana kata ulama tadi. Jadi marilah kita sama-sama, yang mana Allah bagi kita kesihatan kelapangan masa, sama-sama Allah bagi juga upaya dalam sama-sama kita hadir majlis ilmu, meneruskan bacaan kitab Kifayatul Muhtadi fi Syarhi Sulam Muhtadi karangan Al-Alim Al-Amil Wal-Alama Al-Kabishda Al-Fadhani. Cuma pada permulaan ini kita akan gabungkan beberapa kitab Kifayatul Muhtadi, kitab Sulam Muhtadi, kitab Fiqh Manhaji, muka surat 277, Fiqh Manhaji, kitab Matla'il Badrain atau Matla'il Badrain, tapi kitab tu Jawi, yang Rumi tak sampai lagi. Jawi pos. Tak ada yang Rumi, ada yang Jawi. Tapi kalau nak state yang untuk bagi, nanti kan tengok kebil. Jadi order yang Rumi belum sampai lagi. Sebelum sampai, jadi minggu depan kita akan bagi lagi. Jadi kita akan guna 3 kitab, 4 kitab untuk membicarakan bab korban, akikah dan sembelihan. Pada tahun lepas, ingat lagi, pada waktu masuk je lagi 4 minggu lagi nak hari raya haji. Jadi kurang 4 minggu lagi kita mula belajar korban. Itu tahun lepas. Tapi oleh kerana 4 kali sahaja, jadi tak cukup masa. Dan yang terakhir sekali, yang kali keempat tu kita habis dekat-dekat pukul 12. Nak habiskan juga sebab sehari 2 hari lagi nak raya. Jadi yang akhir memang dah habis dah sampai pukul 12 dekat 11.45 rasanya. Dah memang tak boleh pergi ya. Jadi saya janji tahun depan dekat-dekat kita akan mula daripada awal. Ini awal kita ada 7 kali Selasa sebelum Raya Haji. Jadi 7 kali. Dan bila 7 kali untuk belajar korban dalam 5 kali. Lebih kurang 10 jam, 12 jam. Tapi ada lagi beberapa Selasa lagi. Jadi yang beberapa Selasa lagi, jadi kita gabungkan. Kebetulan kitab kita pun macam tu. Kitab kita pun, ini satu kitab pada menyatakan hukum korban, akikah dan bagi sembelih. Jadi kita gabungkan sekali. Tapi mula-mula kita belajar korban dulu. Jadi akhir-akhir dekat-dekat raya nanti kita akan belajar akikah dan sembelihan. Dari segi teorinya, praktikal tak ada. Sama nak saya lembu, sama nak saya kambing, secara teori. Dan teori jauh lebih penting daripada praktikal. Praktikal pun penting, pengalaman pun penting. Tapi dari segi teori lebih penting. Baik, jadi untuk permulaan ini kita akan mula daripada kitab Kifayatul Muhtadi. Kemudian minggu depan kita lain lah. Dan kita akan gabung beberapa kitab. Dan hari ini insyaAllah dalam masa 2 jam setengah sehingga 10.30 atau lebih sikit. Jadi kita akan mulakan dan kita ambil susunan Kifayatul Muhtadi. Kita akan baca Kifayatul Muhtadi. Dan InsyaAllah kita akan habiskan lengkap. Dan kemudian selepas ni kita takkan bicara lagi bab korban, akikah dan sembelihan. Dah tak ada. Inilah kali terakhir. Macam ni, inilah kali terakhir. Macam kita dan baru ni bab kita belajar bab jenazah baru ni sampai 14 jam. Jadi itulah yang kali terakhir. Tak ada nak ulang. Kalau kita ulang dalam keadaan banyak lagi bab-bab lain yang tak selesai, memang jadi tak guna. Tapi ulang tu bagus. Ulang tu sangat bagus. Tapi ulang dalam keadaan banyak lagi bab lain yang penting.
Contohnya kata ukama, berulang-ulanglah kamu, maka ia akan menjadi perkara yang kamu ingat. Baguslah. Tapi ulang yang mana? Ulang apabila telah selesai. Sekurang-kurangnya fardu ain. Jadi mari kita masuk. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Muka surat 235. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum korban dan akikah dan bagi sembelih. Kitabul udhiyah wal aqiqati wal dhabaih. Okey, pada edisi Rumi 235, edisi Jawi, siapa yang ada Jawi 184. Dan dalam kitab kita ni sangat ringkas dan kita akan gabungkan dengan kitab Matla'ul Badrain supaya dia jadi lebih lengkap. Baik, kita lihat. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum korban dan akikah dan sembelih. Baik, ini suatu kitab pada menyatakan hukum korban, yang itu yang disembelihkan daripada segala na'am, daripada segala bagai na'am, kerana mendapat pahala daripada Allah Ta'ala pada hari raya atau hari tasyrik, dan akikah iaitu yang disembelihkan daripada bagai na'am bagi Allah Ta'ala kerana anak yang baru didapatkan dan bagi sembelih yang sunat. Baik, yang pertama kita dapat faham dekat sini. Yang pertama, na'am. Na'am ni bukan na'am la dia tidak, bukan itu. Na'am ni binatang. Na'am kata mufrad, kata jamaknya an'am, maksudnya binatang ternakan. Jadi contohnya akikah, korban, azan, iqamah, solat berjemaah, khitan, sunat khitan, dakwah, kesenian. Kita tengok je seni tu kita nampak Islam. Kesenian Islam kita panggil masjid, tauladan, maksudnya tauladan baik. Baik, tauladan yang baik, Idul Fitri, hari raya Al-Fitri, Idul Adha, dia adalah syiar Islam. Jadi bila syiar, dia kena gah, dia kena besar. Jadi azan kena buat, akikah kena besar. Buat besar, panggil orang, kena besar, panggil, sembelih, bagi orang makan. Besar. Korban mesti kena besar, azan mesti kena buat, solat jemaah mesti kena ada solat jemaah, khitan mesti kena buat khitan mesti kena buat secara besar. Ingat tak zaman dulu? Dia rendam dulu dalam air, pergi situ, pergi sini, pergi situ. Nak cakap ni nak bagi besar. Kalau zaman sekarang macam mana? Dia diam. Itu dah sunat tak kat klinik? Dia tak besar. Dia dah tak jadi syiar. Padahal kita ada syiar. Dan dakwah. Dakwah ni bagusnya kalau kita sekarang orang tak boleh. Dia dakwah bagus. Itu dakwah tu kena. Tapi kalau tak boleh kita lah semua tak boleh sekali. Kita tak boleh kat orang tak boleh, kita kena tak boleh. Jadi masa dakwah tu sentiasa kena ada ucapan tentang agama. Kemudian tauladan yang baik, buat baik, slow je, tak ada huru-hara, slow. Itu adalah syiar. Dan hari raya pastikan. Sama ada sembahyang hari raya ramai-ramai, bukan dalam masjid yang afdalnya di luar, di satu kawasan, bukan masjid, tapi dalam masjid tu boleh lah. Tapi apa di luar, kenapa? Nak gah je, nak syiar je. Termasuklah hari raya Allah, termasuklah korban ni besar. Jadi dia adalah syiar Islam. Syiar Islam ni dia kadang-kadang kita kata syiar, dan kita tak faham syiar apa. Syiar ni macam lambang kebesaran. Macam mana? Lambang kebesaran yang mesti ditonjolkan. Contoh kalau kita tengok kereta Autosaga ke, kereta Rodua ke, Proton, walaupun kereta apa, Mercedes ke, dia mesti lambang diletakkan depan. Dia tak letak lambang tu dekat dalam bonet. Tujuan lambang nak mesti kena. Tu lah syiar Mercedes, syiar BMW, tu lah dia. Syiar Rodua nak letak kat depan tu. Dan dia mesti gak, dia mesti. Sebab tu kalau kereta mahal, dia tak duduk melekat dekat dinding, dekat besi. Dia naik. Dia ada sendiri. Nak dekat syiar. Tapi kalau yang tampal tu dia okey juga. Dan dia nak syiar untuk orang tengok. Kadang-kadang ada lampu. Nak
lagi orang tengok. Itu adalah syiar. Jadi syiar tu yang kita kena bagi tengok. Apa salah satunya? Salah satunya korban. Contoh brand elektrik, brand Sony ke apa, cuba tengok, pasti dia akan letak di tempat yang senang nampak. Dia tak letak sorok-sorok. Biasa yang sorok-sorok tu brand cahaya. Mana brand ni? Oh, ada kat sini. Tapi yang brand-brand yang gagah ni, dia akan letak tempat yang senang nampak. Dan mereka membuat kajian. Sehingga kan, apabila kita ambil satu brand kamera ke apa, telefon kan, kat mana mata kita dulu, sampai dulu. Dia buat kajian, sampai dekat tengah, dekat bawah, dekat tepi, kiri, kanan, atas bawah. Mereka buat kajian. Oh, rupa-rupanya dia letak di atas. Dia mata masuk angkat, dia terus ke atas. Tengok dia terus ke atas. Sebab tu lah dekat telefon ke atas brand, bukan kat bawah. Itu kajian, bukan mengiring. Dia letak kat tepi tu, bukan dekat atas. Jadi begitulah juga korban. Kalau nak buat, jangan buat belakang rumah. Kalau dekat rumah, jangan buat dekat depan rumah. Kalau dekat surau masjid, memang kita akan terluka lah. Dan kalau kalau boleh, segah yang mungkin sampai semua orang tahu. Dengan sebaran, sebar. Kita ada korban, mari semua. Baik. Dan sama juga macam masjid syiarnya, masjid adalah syiar. Jadi banyak kan di tengah bandar, bukan di dalam kampung-kampung pedalaman. Banyak kan di tengah bandar, barulah ianya dinamakan syiar yang sebenar. Dan tujuan korban kat sini dia katakan, iaitu suatu kitab pada menyatakan hukum korban, iaitu yang disembelihkan daripada segala bagai na'am kerana mendapat pahala dari Allah Ta'ala pada hari raya atau hari tasyrik. Poin kat sini mendapatkan pahala. Jadi tujuan korban ialah nak dapat fadilat, nak dapat kelebihan yang besar daripada Allah, dan nak mendekatkan diri pada Allah. Korban, dekat, taqarrub, dekat. Jadi tujuan korban nak dekat, ini itu. Sebab perkara ini akan diulang-ulang. Kenapa? Tujuan korban nak dekat. Tujuan korban nak dekat dengan Allah, nak dekat dengan Allah. Tujuan korban nak dekat. Nanti kita tengok, adakah yang selama ni kita buat korban, adakah nak dekat dengan Allah? Seperti mana yang kita cakap. Kalau nak dekat dengan Allah, kita takkan buat macam itu. Tapi kenapa kita buat macam itu? Kita cakap dia nak tujuan nak korban nak dekat dengan Allah. Tujuan korban ni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dia sibuk nak ambil paling banyak orang balik. Nak dekat ke nak makan ni? Kita tengok satu-satu. Dan itulah tujuan. Tujuan yang pertama dapat fadilat, kelebihan pahala yang besar, dan nak mendekatkan diri, taqarrub ila Allah, dengan dan takwa. Jadi bila nak mendekatkan diri dengan Allah, ada satu lagi yang keluar. Apa dia? Kita nak jauh daripada perasaan mementingkan diri sendiri. Kan kita nak bagi. Jadi maksudnya nak buat perasaan mementingkan diri sendiri. Fasalli li rabbika wanhar. Biasa kita dengar ayat paling pendek, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Jadi perkataan fasalli, sembahyang, li rabbi, bagi Tuhan kamu, wanhar ni apa? Wanhar ini adalah sembelihan. Jadi sebab itulah kita kena sembahyang dulu baru sembelih. Kalau tak sembahyang lagi, tak sah sembelih pada sebahagian pandangan. Katakanlah tak sembahyang dulu, maksudnya di kawasan karya tu tak sembahyang raya lagi, dah pukul 11. Ada masjid tapi tak sembahyang lagi atas sebab-sebab tertentu, pukul 11. Kemudian dia buat pada setengah-setengah pendapat tak sah. Sebab dia kena sembahyang setengah-setengah pendapat khilaf. Sebab Allah sebut fasalli li rabbika wanhar, kena sembahyang dulu barulah wanhar. Wanhar ni apa? Nahar ni apa? Nahar ni berasal daripada penyembelihan unta. Unta ni kalau kita nak sembelih, kita tak boleh nak terbalikkan dia macam mana kita terbalikkan kambing. Unta ni sampai dia kuat, satu lagi dia punya susah nak terbalikkan tu, kita yang terbalik. Tapi ada lembu orang boleh terbalikkan, dia tanduk lembu tu terbalik. Dia tengok video. Jadi kalau unta tak boleh. Jadi macam mana cara? Maksud tak boleh tu sangat sukar. Kalau orang pegang kat tali yang kecil, sejam baru boleh tumbang. Macam tu lah maksud sukar. Walaupun dah tumbang, masa nak sembelih tu tak sukar.
takkan dia leher panjang, gerak, tercampak apa ni pisau, masalah. Jadi macam mana cara orang Arab dulu buat? Pertama dia cocok dulu, nama dia nahar tadi, dia cocok. Dekat bahagian yang dia masuk dalam apa nama ni? Bawah lengkung. Apa ni? Betul dan bukan. Bawah tu lah pangkal leher. Cocok. Bila cocok kat situ, dia punya urat darah akan bocor, dapat keluar. Tapi unta ni relax. Keluar. Lepas tu kaki depan, kaki belakang, dia balik. Masa tu dia masih kuat lagi. Dia panggil hayat mustaqirah, masih kuat. Sembelih dia memancut darah. Jadi senang. 5 minit tu, tak tahu lah berapa minit. Masa dia dah 5 minit, keluar. Darah tu makin kurang, dia lemah dengan sikit, senang sembelih. Itu namanya teknik nahar. Itu fasal di Rabbi wan nahar. Itu maksudnya cara nak sembelih unta. Jadi fasal ni maka sembahyanglah dan korbanlah unta yang asalnya. Jadi kalau katakanlah kita sembelih juga, tumbangkan juga, boleh kita nak buat macam tumbangkan juga dan sembelih unta tadi dalam keadaan tak cocok dulu. Masa sembelih tu darah tu susah nak keluar. Darah tu akan bertakung lah, kita kata dalam badan. Bila darah dalam badan ni keluar tak habis. Bila keluar tak habis, daging tak sedap. Sebab tu kadang-kadang kita makan dia ni sembelih sudah ayam dia kadang-kadang orang sembelih ni rasa macam tak sedap ni daging atau kambing. Dia pandai, dia ada teknik-teknik. Bila dia sembelih, dagingnya dia sedap. Dagingnya dia tak berbau. Kalau kambing ada je betul-betul yang biasa kita dengar. Ni ada kena-kena dengan keluar darah. Cara sembuh keluar, cara meleleh ada. Dan nak potong urat yang mana satu dulu supaya darah kuat. Atau macam mana dia ada teknik-teknik pada orang yang meleleh dia pandai. Jadi kadang dia sembelih best. Orang yang sembelih rasa macam biasa. Yang biasa kita rasa ayam. Dia banyak kali rasa. Sembelih di sedap. Sembelih lagi tak sedap. Nak cakap sedap pun susah nak cakap. Dia macam tapi putuslah. Urat yang patut dia putuslah. Cuma nak bagi tahunya ada teknik-teknik tertentu. Dan apabila darah tu takut, lalu dia akan menyerap dalam daging itu yang dia tak sedap. Dan bila kita sembelih tu silap-silap dia dah ayam masbuh, masa tu tak sah lah jadi bangkai lah. Itu kemudian di situ. Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan seseorang itu berasaskan ikhlas dan betul dengan syariat Allah. Sebab tu kita kena belajar berkorban. Sebab kalaulah kita hanya dengan hati yang ikhlas nak beribadah, ikhlas aku nak dengan semangat yang jitu, tapi tak betul, tak diterima. Dia mesti ikhlas dan betul. Betul yang kita kena belajar. Jadi korban yang kita akan buat dalam diri hendaklah berdasarkan ilmu supaya betul dan ikhlas. Betul tu masalah satu hal, ikhlas. Ikhlas tu yang masalah juga buat korban kita tengok. Nak yang itu, kenapa orang tu dapat hati banyak, dapat hati sikit. Ikhlas kenapa ni? Nanti kita tengok. Dan ikhlas dan betul mengikut syariat, mengikut yang disuruh. Ikhlas kita dah tahu, betul tu maksudnya yang mana? Macam mana korbannya, macam mana niatnya, maksud bila nak niatnya. Lepas dah niat, dah korban, dah dapat daging, nak buat apa dengan daging tu? Nak belasah semua ke nak bagi 3? Macam mana kalau bagi 4? Kalau macam mana bagi 2? Macam mana kalau macam ni? Macam mana kalau lembu tu lagi? Macam mana kalau lembu tu turun lori patah kaki? Macam mana kalau dia menggelepar jatuh pisau? Semua banyak lah. Benda tu kita faham dan kita buat apabila terjadi dengan betul. Bila betul, satu selesai. Ikhlas lah. Tengok pula. Kalau ikhlas, selesai. InsyaAllah dimakbulkan, diterima lah kita punya korban. Kat situ yang dimasukkan dengan betul tadi. Dan untuk siapa yang nak korban, ada lagi lambat lagi kan, untuk masuk pada 1 Zulhijjah. Lambat lagi 1 Zulhijjah. Kata 1 Zulhijjah, jangan potong tubuh ataupun apa dulu, atau apa rambut semua, janggut semua. Jadi pada Maghrib masuk 1 Zulhijjah, Maghrib tu masuk. Jadi asal lepas asal tu potong semua siap-siap. Kalau nak potong rambut, potong siap-siap.
siap-siap nak jaga, potong semua siap-siap. Pendek semua. Sebab kita ada 10 hari yang dimakruhkan untuk potong. Jadi itu pada pandangan mazhab Syafi'i macam yang kita amal. Sebab apa kita kena kita kena buat benda tu macam wajib, walaupun dia tu makruh aja. Dan sunat ada simpan. Kalau tak simpan, kalau potong juga makruh. Walaupun kita kena buat macam wajib. Sebab apa? Sebab pada pandangan mazhab Hambali dan pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i, haram. Jadi kalau boleh, kenapa nak ambil risiko kan? Jadi jangan potong. Jadi pada asar, selepas sembahyang asar, esok aku nak masuk nak maghrib untuk 1 Zulhijjah, mesti potong, ambil pendek-pendek semua, risai semua, cukur terus selesai. Krim-krim mana nak krim semua. Pada siapa ni? Pada orang yang nak melakukan korban sahaja. Kalau orang tak nak, tak ada masalah. Okey. Jadi kita cerita sejarah korban sebelum nak masuk Isyak. Sebab Isyak kita sambung. Sejarah korban ni panjang, dan antara yang penting ialah sejarah korban ni diriwayatkan dalam kitab-kitab Turath, kita dulu saya ambil. Sejarahnya Qabil, setiap Rasul dia ada pengorbanannya tersendiri. Dia ada korbannya tersendiri. Bukan Nabi Ibrahim dia nak korbankan Nabi Ismail, tak. Betul, itu satu, itu yang besar. Korban kubra lagi, itu yang besar. Dan tapi setiap Rasul dia ada pengorbanan, cuma bukan dalam bentuk tu lah, tapi dia namakan korban juga. Contohnya Qabil, dia kena mempersembahkan sesuatu untuk Allah. Masa tu Nabi Adam baru turun ke bumi, kemudian berpisah dua, kemudian dia jumpa balik, kemudian dapat anak dapat pula dalam bentuk kembar dua, sehingga diriwayatkan 21. Dua yang satu punya kesian. Dua. Jadi macam mana nak kahwin adik-adik. Jadi pada masa tu dia buat silap. Maksudnya dua kembar tu, dan kembar tu pula laki perempuan. Laki perempuan. Jadi lelaki ni kena kahwin dengan perempuan pada adik yang lain. Jadi dia tak boleh kahwin sama-sama dia kira adik-beradik. Habis dia dah tak kira adik-beradik lah. Habis nak kahwin dengan tak apa, dah tak ada orang. Jadi dia kena silam boleh cari yang mana-mana nak. Dan masalahnya Qabil ni dia ada punya pasangannya Cun. Qabil